wait. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. In the dark. I am the light. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Liga Banat dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Macam apa nak cakap? Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram dan YouTube channel. Terus Yelah. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Cerah. Maaf cakap. Selamat kembali ke part yang ketiga. Yup. Kita masih lagi dalam ruangan menjawab soalan daripada Pertubuhan Katalis Anum Johor. Kita akan ke soalan yang seterusnya. Yang ini berkenaan dengan vaksin. Tahu dia? Kekek apa dia. Okey, adakah anda pro vaksin atau anti vaksin dan berikan alasan anda? Aku terus pendapat anda tentang vaksin yang ada hari ini, antara teori konspirasi dan kemandirian untuk terus kehidupan. Apa pendapat anda sebagai wakil keluarga anda yang tercinta serta nasihatnya? First kali berkenaan dengan vaksin lah. Korang apa? Kau antara pro vaksin ataupun anti vaksin lah? Hakim, ada punya anak diutarakan. Kenapa aku cakap yang tadi masa off Yalah. Apalah pendapat kau? Apa Itulah. pendapat kau? Mula. Biasa dia kalau macam aku vaksin okey je sebab Tak macam lain. Macam-macam. Okay. Silakan. Teruskan. okey je vaksin lah. Sebab kita punya government dah bagi saranan untuk mendapatkan vaksin. Untuk apa kita menguatkan Keserasian. ketahanan diri. Antibody. Antibody lah. Betul. So kita kena ambil vaksin lah. Dari kecil pun kita dah ada ambil vaksin. Ya tak? Betul. Macam BCG. Vaksin lah. Betul lah. Kalau macam apa NJI ada? Ada kot. Pergi haji. Nak keluar negara ada. Tak lah, kau daripada kecil tu dia ada dia punya step dia. Kau nak ambil vaksin ni, lepas ni BCG, lepas ni apa untuk umur Macam kau ni zaman berapa. kita sama ke dengan sekarang? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Sama je. Sama je. Kalau macam kau ada anak kan, Yes. berapa kali cucuk? Tak ingat. Sama ke macam dua yang besar tu dah 3 kali aku ingat masa kecil lah. Sebelum umur 10 tahun tu aku rasa 3 kali ke 2 sekarang kali. BCG ni time kecil je dia dah bagi. Aku rasa lah. Masih sama. Masih sama. Darjah 6 pun ada Darjah lagi 6. tak? Masih sama. Masih ada lagi. Okey. Habis pendapat kau tentang vaksin ni, vaksin hari ni, vaksin yang lain okey lah. Okey, tak ada masalah. Okey. Layan je. Kan kalau kita nak Kalau nak cerita pas aku pula aku try bagi pendapat aku lah. why not? Berkenaan dengan pro vaksin dan atau anti vaksin. Anti-vaksin. Sekarang ni kita ada yang pro vaksin yang masih kekal lah apa yang government dah utuskan. Kalau nak ambil kena ambil vaksin ni jadi diorang teruskan lah. Ada juga yang anti vaksin. Ya. Anti vaksin ni kita yalah ada diorang ada pendapat diorang sendiri. Kenapa Ada tak ambil vaksin? Kenapa tak ambil? Yalah, dia pada aku dia macam dah melibatkan hal agama lah. Kan maksudnya yalah adalah alternatif lain selain daripada vaksin kan. Contohnya ada yang cakap kenapa kau tak makan madu? Kenapa ada makanan lain yang lebih yang boleh dia gantikan vaksin lah. Okey. Jadi diorang lebih isukan hal
hal vaksin ni dengan benda-benda macam itulah. Aku masih lagi dalam kalau aku kau tanya aku masih bukan pro lah. Maksudnya aku vaksin tu okey je, kalau tak ambil pun okey, ambil pun okey. Jadi kalau ada yang dah disediakan aku ikut je flow dia. Follow je lah. Tapi mungkin berkenaan dengan vaksin yang terbaru ni, berkenaan COVID ni, aku dia dah jadi macam sebenarnya yalah kita dah besar ni, kita dah kerap membaca lah. Bila ada bacaan tu, yalah kita pun dah mula macam okey, ni macam ni je. Bukanlah terikut sangat kan. Jadi cuma ada benda yang kita baca, oh betul ke? Ada betul dia. Kan ada yang mempengaruhi kita. Kan. Jadi masih lagi dalam pemikiran aku lah. Antara aku nak ambil, dia pun bukan kalau ikutkan vaksin yang untuk COVID ni, dia bukan satu paksaan lah. Nak ambil, tak nak ambil sudah. Kan, tapi jangan bising-bising sangat lah kalau tak nak ambil pun kan. Tak payah tak payah nak gaduh lah. Dia terpulang pada engkau. Tapi itulah macam yang aku tahu yang yalah ada juga yang aku tak tahu lah. Kita nak kategorikan dia sebagai anti vaksin pun yalah diorang pun tak nak terima juga agaknya kan. Diorang ada pendapat diorang. Jadi ada yang cakap yalah nampak macam mula-mulanya bukan ni isu pasal vaksin corona COVID pada awalnya nampak macam bukan paksaan, tapi nanti dia jadi satu kewajipan. Yalah dah jadi macam syarat lah. Contoh kau nak pergi keluar negara perlukan ada vaksin ni kan. Mungkin tu adalah salah satu cara untuk diorang nak yalah jadikan satu kewajipan. Lepas tu pendapat anda tentang vaksin yang ada hari ni, okay, macam aku cakap tadi, dia ikut flow je lah. Anak-anak aku still ada yang ambil vaksin lagi. Terpulang pada korang isu vaksin ni. Ali? Isu vaksin boleh je. Yelah, jawab tengah-tengah lah. Kan nanti cakap yang ni yang tu pula pedih kan, yang ni pedih. Ginilah, kita faham ada satu part yang menyokong vaksin, ada satu part yang tak menyokong vaksin. Yelah, ada satu part dia kata ini agenda Yahudi kan. Tapi bagi aku ni bukan agenda Yahudi ni. Bukan pada pandangan kau Ini agenda Melayu nak hancurkan Yahudi. Bukannya Yahudi nak menghancurkan Melayu. Agenda Melayu nak hancurkan Yahudi. Sebabnya ada juga penulisan daripada orang Yahudi sendiri yang mengatakan vaksin ni ada sekian-sekian masalah. Maknanya Yahudi sendiri pun ada yang menolak vaksin. Kan? Dah jadinya macam mana kata agenda Yahudi nak menghancurkan umat Islam atau sebagainya kan? Dia sendiri dah declare. Jadinya benda ni isu sejagat. Terserahlah pada korang. Kalau kata nak mempengaruhi atau sebagainya, tu terserahlah. Kalau kata korang rasa nak pengaruh kawan-kawan kau jangan ambil vaksin ke apa semua, yalah apa je yang kita boleh buat. Betul lah kan? Kalau kata yang suruh kempen, suruh ambil pun apa juga yang kita boleh buat kan? Tepuk dada, tanya selera, tengoklah keadaan kau sekeliling, kau rasa perlu kau ambil kan? Dia senang cerita hidup dalam dunia ni yelah kita ada satu sistem yang memang dah kita jelas. Kita ada kerajaan, kita ada alim ulama. Kalau kata alim ulama kata harus kan, ambil lah kan, redha je lah. Selebihnya berserahlah pada Allah kan, pada Tuhan kan, nak jadi apa sekalipun kan. Kalau kata dah Allah Ta'ala tak izinkan benda tu kesan daripada engkau apa semua, alhamdulillah kan. Selebihnya tawakal lah kan. Dia apa-apa kena ikut satu orang kata sistem tu lah kan. Pemerintah kata ambil lah kan, vaksin untuk kemudahan apa yang rakyat Malaysia apa semua. Okay. Selagi keputusan ketua negara yang tak bercanggah dengan hukum syarat apa semua, patuh je lah, dapat pahala kan. Okay, alim ulama pun kata benda ni harus taat, dapat pahala. Selebihnya tawakal lah. Tawakal kau dah buat, kau macam kita selalu dengar, kau ikhtiar lepas tu kau tawakal. Itulah nama dia. Kau dah ikhtiar, kau tawakal. Selebihnya berserahlah pada Allah kan. Jangan merumitkan suatu perkara yang dipikir kan. Jangan susah nanti. Sebab lagi tu kita pun kesian dengan frontliner kita kan. Orang pun fikir ambil lah vaksin kan. Jadi aku pun kerja aku tak berat macam ni dah sekarang ni kan. Pada kesian lah pada frontliner. Pulang lah pada korang. Tapi pada aku dia lebih pada kesian pada frontliner kita lah. Kalau tanya aku, bukan benda menarik lah nak dibahaskan. Betul. Sorry to say. Oh lama. Maaf cakap. Sorry to say tu adalah podcast kita. Ali belum lepas tengok cerita American Pie. Oh ya ke? American Pie macam cerita lucah itu. Bukan kan? Okay. Kita ke moga menjawab soalan kita ke soalan seterusnya. Berkenaan dengan PPR. Ini make it fast lah. Sudahkah anda memohon PPR? Sudah. Apakah alasan dan pendapat anda?
Hakim? Nak tempat tinggal. Tak. Dah mohon? Dah. Dah. Apa dah sana untuk Nak nak tinggal lah PPR. Nak tinggal lah, nak apa Kalau ni? dia cerita pasal PPR ni pasal apa? Perumahan? Projek. Projek perumahan rakyat kan. Okey. Macam aku dah tak perlu mohon sebab aku dah alhamdulillah dah dapat rumah sendiri. Ni? Tak ada, tak mohon tak mohon langsung. Kenapa? Aku ada rumah. It's already have a house. Wow. Okay Ali, aku tak payah tanya sebab dia ada rumah yang 500,000 tu. Tapi yalah, aku nak sentuh juga sebab okay. pengalaman aku duduk di rumah. Yalah, aku pun sebelum ni duduk di rumah PPR juga. Menyewa ke? Menyewa. Okay. Dan PPR sedikit sebanyak aku PPR boleh disewakan boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi cuma nak dapat dia, konsep dia sama juga macam yang kita cerita tadi. Kedai Kedai PBT tu sama je. Kita kena lalui ni lah jabatan dia apa dia nama dia perumahan dan apa benda dah. Kajian tempatan. Kajian tempatan kan. Kau kena apply. Yes. Kena apply, dia tengok gaji dan sama sistem apa benda-benda yang sama terjadi kan. Seorang dapat sampai 5 biji rumah. Kan orang yang kaya boleh dapat. Jadinya kadang-kadang bila aku dengar macam itu fed up jadi boring lah. Boring. Benda yang tak menarik untuk dibincangkan. Betul. Kau bincang benda yang bukan di luar bidang kuasa kau, yang kau konon-konon cerita itu ini. Tapi tak ada, kita boleh buat apa kan? Bazir masa lah. Bazir masa tak payahlah kan. Betul. Kau usaha jalan lain. Kau anggaplah menyewa tu orang kata lebih membantu. Kalau kata nak fight, kata kau nak beli, usaha je lah. Kau cari lah rumah yang kau kata tak perlu yang apply tadi, apa semua. Yang penting ada tempat berteduh lah Li. Cumanya yalah, kita faham ada setengah-setengah part yang macam orang susah dan sebagainya. Dia mesti akan berarti kan kau senang lah, kau boleh duduk rumah gitu gini. Habis orang susah macam mana? Itu kata benda-benda macam gini, apa yang kita boleh buat? Sebab dia melibatkan satu birokrasi yang kau tak boleh nak usik. Itu je lah jawapan dia. Jadi jawapan dia itu. Betul. Untuk orang di luar sana yang mau mohon, sila mohon lah. Mohon je lah. Betul. Ni benda ni pun luck lah. Kan? Wallahu alam lah. Nak kata luck tak luck tu wallahu alam. Kita anggap dia ikhtiar, tawakal. Yes. Serta akhirat. Okey. Soalan seterusnya, harap menjawab soalan walaupun jawapan kita pun tunggal langgang. Jalan berlubang. Jalan punya besar, kenapa lubang juga yang jadi pilihan untuk dimasuki? Alright. Apa tanggungjawab JKR mengenai isu ni? Cuba anda kongsikan solusi anda kepada kami. Okey, berkenaan dengan dia kata jalan punya besar, kenapa lubang juga yang kita pilih? Isunya bukan kita pilih lubang. Lubang memilih kita. Yang pilih. Kan? Dia kalau level jalan sini, lubang tu kita tak boleh elak. Tapi kita boleh pilih nak langgar yang mana. Sebab dah banyak sangat. Banyak sangat. Pilih je lah. Ini kecil ni sikit. Dia patutnya lubang punya besar, kenapa nak elak? Kenapa nak elak? Pilih je lah. Tapi yang yalah, isu lubang, jalan berlubang ni kita kesian pada yalah, ada yang sampai meninggal rider gitu. Ni pun cerita baru agak. Yalah. Kau menteri jatuh, punya berampun, macam sial. Orang yang dah mati tu biar ya. lagi gimak. KJ jatuh tu kan. Bukan beria. Dia siapa sial? Minta maaf kat Twitter lah sial. Dia punya tampal SOP betul. Bodoh betul. Geram Dia ganti Jad. Basikal tu. Ya ke? JKR ganti rugi. Rider tak ni. tahu pula aku. Rider sampai I didn't know. Rider sampai terburai pun kot. Yalah. Dia buat order je. Ada je. Kau siapa kau rider? Kau meninggal kau punya masalah gitu. Dia kau pada aku tu. isu kalau dia cerita pasal isu JKR ni kan, Lando sendiri dia pun dah brother kita kan. Lando pun dah banyak kali lah dia isukan berkenaan dengan jalan ni. Korang dengar je lah dia punya kritikan terhadap JKR Dia tu satu kilo ramai yang follow dia kan. Itu pun susah agak nak bagi ni. Tu pasal padahal ramai gila support dia tu. Kita ni kita public figure. Sial. Tapi belum lagi. Tapi jalan dekat Pasir Gudang yang Lando buat the best lah. Kau nampak tau bekas pothole tu, bekas lubang tu. Tapi bila kau lalu, kau tak rasa pun yang kau langgar lubang. Aku cakap sial lah. Yalah, SOP dia tu. Cara dia buat tu kan. Aku sendiri yalah JKR macam JKR ada JKR dengan PBT lah. PBT pun sendiri ada
ada untuk jalan jalan kecil, jalan taman, ada orang yang uruskan. Tapi sama juga diorang pun sub pada kontraktor lah. Jadi pada JKR mungkin ada juga JKR yang sub pada kontraktor dia kan. Jadi yalah, Tak, kerja dah jatuh. Kau dah bagi kontraktor, kau pergi check lah buat. Bodoh sial. Tak ada masa kau tak payah tunggu orang accident. Time PKP first itu jalan clear. Kau boleh je kot jom lah tengok jalan-jalan lubang. yalah. Apa masalahnya? Ini tunggu nak jatuh, Tunggu kan mati. nak pakai vest party. Ah, Tahan ambil gambar, kepala butuh ni. Yalah, pada aku hal untuk solusi dia macam mana, dia lebih pada yalah sikap jujur kita dalam sesuatu kerja lah. Contohnya macam JKR, dia ada orang yang akan pantau dan ada yang buat apa QC kan dia QC. Jadi benda tu nak kena jujur lah, lebih pada kejujuran lah dalam kerja kan. Dapat kerja tu jujur lah. Betul. Bukan senang dapat kerja. Betul. Sebab benda ni kan kita nak, yalah, kau dah buat, lepas tu kau nak check. Check tu kan, bang, ada juga cerita yang jenis, bang ni kurang-kurang sikit, kawan bayar sikit. Alamak, itu yang tak nak tu kan. Itu yang kita tak nak. Ali jalan berlubang. Sebab Ali kerap berjalan di 10 jam, berlubang 10 jam tu kan. Ada Jalan berlubang. Jalan berlubang, tanya Lando lah. kan, rider Lando kita pun dah memang. Dia dah buat jawapan yang paling tepat, yang lebih menarik, tanya dia lah. Kalau kata kita tanya kita tak buat benda tu, dia buat, kena tanya dia lah. Betul. Solusi Solusi ada lah. Jawapan dia kalau tanya Lando, InsyaAllah dapat lah solusi. Betul kan? Lando, Apa yang dah buat, apa yang dia brother Lando kita dah buat, itulah solusi dia. Kalau kata kau nak sentuh pasal JKR apa semua, yalah, birokrasi besar. Kan? Ni hal-hal gini, soalan-soalan gini berkenaan dengan politik sangat lah. Benda-benda susah. Sebab kalau kata nak main dengan pemikiran lah, kononnya kalau kata dia nak tengok pemikiran kita kan, kita yalah ada part yang kita rasa kita boleh bagi pandangan yang orang kata dapat manfaat pada ramai orang, InsyaAllah kita akan bagilah. Tapi kalau kata melibatkan yang birokrasi besar ni, Dia dah fed up lah. fed up tak fed up, faham lah. Faham lah. Panjang lah cerita dia. Sebab kita dah tahap don't give a fuck tau. Gila babi. Gila babi. Okay, sebelum Berapa lama program Ijat don't give a perkataan tu? fuck, you know. Ijat has Sebab, told everybody yelah, don't give a fuck. kita bagi pendapat gitu juga. Baik, kita sembang hari-hari biasa kan, lagi seronok. Okay, soalan seterusnya berkenaan dengan Johor bosan. Okay, betul ke Johor semakin bosan tanpa Johor, JOHO, dan kilang bateri? Apa yang boleh menjadikan Johor ini meriah? Li, tolong Li, ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, kami merupakan Taman U Street Market yang beroperasi kalau dulu bukan zaman PKP, hampir setiap hari dan kita ada Marah deh. bukan sahaja Taman U Street Market, kita ada Dahlia Street Market, kita ada apa lagi? Pulau Mutiara. Pulau Mutiara. Lepas tu event bulanan pun ada juga di Paik Raja. Johor sebenarnya tak bosan. Cumanya yalah, itu kalau kata kita cerita daripada scene street market. Kalau kata benda-benda lain, Rekreasi rekreasi apa semua ada je sebenarnya. Basikal, bike daily buat tiap-tiap minggu. Betul. Okey, apa lagi? Korang nak melepak apa semua? Melepak ni terserah lah korang nak lepak style macam mana. Kita pun ada B5 Street Market. Nak minum-minum, nak chill-chill, Kejos. banyak kedai. Kejos. Kejos pun ada. Apa lagi? Banyak tempat sebenarnya. Betul. Shopping komplek kita pun dah berlambak dah sekarang. banyak Sampai ada sebenarnya. yang dah sampai jadi gajah putih je. Dia baru tangkap balik. Kalau kata event macam mana? Event hipster, aku pun tak boleh nak bayang juga event macam mana. It's carnival. It's Besar-besar carnival. tidak. Apa? Jadinya kita tak boleh nak highlightkan semata-mata di Johor ataupun apa Kilang bateri. JOHO ataupun Johor. kilang bateri. Banyak je sebenarnya tempat lain. Yalah, bukan aku nak kata aku bias Johor ataupun kilang bateri. Sebabnya aku pun tak pernah terlibat. Yalah. Cumanya yalah, kita bergerak atas dasar kapasiti yang ada lah kan. Sebab macam aku pernah juga terlibat di kilang bateri. Aku pernah juga terlibat dengan Johor kan. Tak disangkal memang diorang ni hebat lah bab event ni kan. Tapi sebenarnya kalau korang yalah, apa salahnya kita ada organisasi yang lain Yang bangunkan juga. Ya, betul.
Yang nak ada mengharapkan yang bukan Masai vintage punya besar. dia ada banyak community yang lain, cuma dia orang tak famous. Kan, dan dia orang tak highlight, dia orang tak nak pun famous. Dia orang lebih buat memang kata nak wujudkan benda ni kan. Dan memang itu adalah tempat pencarian semata-mata harian dia orang. Betul. Kan, bukan atas dasar nak kejar KPI ataupun dasar nak di-highlightkan apa tak. Memang dia orang buat, diwujudkan benda tu. Dan bertahun-tahun dah survive. Macam contoh sebelum ni Johor Vintage Festival. Apa lagi? Buat dengan passion, bukan nak untung. Tak ada pun. Babi tu. Sudah. Yalah, berkenaan dengan Johor, sebab Johor pun aku pun dah tak tahu sekarang masih lagi aktif atau tak. Sebab yalah, event melalui video pun aku tak ada terlibat dah. Isu kilang bateri pun kita dah sedia maklum memang tutup. Dah rip. Sejuk. Dan yang mungkin akan digantikan dengan B5 itulah. Kan. Kenapa dia tutup? Sebab tanah tu tanah sewa. Bukan, kilang tu ada orang beli kot. Tanah tu tanah KSL. Sebab time dia gila babi time tu kan. Aku duduk KL. Lepas tu budak dah tanya, kilang bateri baik ke apa? Mana aku tahu, aku tak pernah pergi lagi. Kau tak pernah pergi sebab ke? Dia hit time dia tu kau kat kejap KL. kan. Dalam setahun 2 tahun ya. Ya 2 tahun lebih kurang. 2 tahun. Gitu lah masa dia kan, sekejap je. Cakap mana aku tahu, aku tak pernah pergi lagi kan. Ini berkenaan aku rasa ialah isukan pasal kilang bateri ni lebih pada muda-mudi kita lah. Orang-orang muda kita kat mana dia orang berkumpul katnya kat situ, event benda tu berubah-ubah. Yalah. Terserah lah. Betul. Tak ada masalah. Apa yang boleh menjadikan Johor ini meriah? Kita yalah, pada aku kalau nak meriah satu event tu dia kena campur lah kan? Contoh kalau kau ada street wear, kau campur sekali dengan nampak macam meriah lah, memeriahkan. Itulah. Kau nampak lah benda tu variety. Betul. Macam baju kau jual scarf, keliling ni jual scarf. Kau datang ni, kau dengan girlfriend kau ni, kau dah terpuas. Kiwak, kau tak cuci mata kat scarf, kau cuci mata yang dekat staff. Pantun. Lagi satu ini pun kita punya pelancongan kena ambil ni action tourism kita pun nak kena ambil tu kata tindakan sebenarnya term meriah tu pun kena describe. Apa betul. benda yang meriah? Kau nak meriah macam mana? Kan? Kalau kata meriah tak kena tekak engkau pun payah juga. Betul. Jadinya kena halusi lah. Tapi kalau kata setakat nak adakan event apa semua, ramai je yang buat, yang tak memang kata tak ada highlight apa-apa pun. Betul Kan? Yalah. Rasanya tak ada masalah. Betul. Nak kata bosan tak bosan, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tak ada pun. Ada juga event yang kita tak minta geran pun. Ada je. Okay. Macam contoh basic macam Parit Raja buat kan. Dia buat ramai orang datang, meriah je kan. Cumanya kalau kata kau bukan selera daripada JOHO ataupun kilang bateri, tu nak cakap macam mana kan. Kalau kata nak ikut selera tekak kau, kita pun yalah, masing-masing ada selera tekak masing-masing kan. Ikutlah pada gua yang bergantung lah. Harap menjawab soalan. Kita ke poin yang seterusnya. Soalan seterusnya, peminta sedekah belum sempap. Aku lebih nak mencipap belum sempat suap makanan, orang hulu tisu. Belum sempat minum air, orang hulur kacang. Apa perasaan anda? Adakah mereka ini betul golongan itu atau hanya mengambil kesempatan atas orang lain? Mereka ini digunakan oleh sebuah organisasi lah, agensi lah. Adakah anda sedekah kerana belas kasihan atau anda memang nak makan kacang tu? Alright. Dia dah rangkumkan semua lah. Judgemental lah judgemental. Dia lebih kepada apa dia panggil? Aku ada experience Ali ni. Judgemental. Itulah. Tak, sebab dulu aku pernah meniaga burger bakar. Kan dekat Impian Mas. Jadi Siti Topika. Kan. Jadi adalah budak-budak ni yalah datang jual tisu, jual kitab tu kan. Pada yalah masa tu aku memang fikir dia ada satu kita dah diwar-warkan lah, ada satu macam yelah ada orang hantar dia kan, suruh buat kerja ni kan. Dia mungkin anak yatim dan dia ada satu agensi yang hantar dia orang untuk buat kerja-kerja macam tu kan. Alasannya masih sama, nak buat apa? Madrasah di Kedah. Dekat Kedah. Kat Kedah. Kau ada juga. Sama. Skrip sama. Skrip sama kan.
Dekat Yan tu. Aku Saya tahu. saya daripada madrasah ni nak buat madrasah lagi satu di Kedah. Tapi cakap-cakap Johor. Tak juga, ada juga yang Ada cakap sana ada yang macam tak kerti cakap sangat pun ada. Ya, dia macam orang Thailand pun dia. Oh. Dia orang luar je itulah jenis. Ada sekali tu memang dia dah member aku ni tanya dia kan, kalau kau Islam kau try baca Al-Fatihah. Apa tak kerti. Nak buat madrasah. Lelaki perempuan? Kau nak pasal lelaki. Oh, So baca Al-Fatihah tak tahu. Mungkin satu ni lah, satu aku rasa memang ada orang hantar dia lah tu. Memang apa panggil tu Komplot. Bukan komplot. Yalah, dia ada dia punya ni lah. Apa tah? Agensi lah dia kata. Organisasi. Dia kata ni sebuah agensi lah. Aku suspect yang itulah. Ya, lepas tu ada satu lagi experience itulah. Dia pergi, dia nak jual tisu dengan member aku kan. Jadi bila dia nak jual tisu tu, member aku tengok muka dia. Jadi muka dia ada jerawat-jerawat sikit. Kau tahu member aku cakap apa? Muka kau tu betulkan dulu boleh tak? Kiwak betul lah. Kau nak bagi je lah. Tak baik cakap macam tu Ni tak nak bagi, tak payah ni. Kalau nak cerita pasal kalau nak cerita pasal perasaan, aku okey je lah. Tapi kalau aku tak nak, aku cakap awal-awal aku tak nak lah. Tak apa, terima kasih. Kalau dia cakap pasal agensi tu, aku pun suspect memang ada agensi dia lah. Ada orang memang tak lah kan, gitu. Bila ada orang yang dah suspect dia tu satu agensi kan, semua orang yang buat benda sama pun kita dah anggap dia satu agensi kan. Ada yang mengantar lah ni, tunggu kat dalam kereta, kalau bang tolong bang, kalau tak beli nanti saya kena belasah lah, apalah. Adalah cerita-cerita macam tu kan. Kalau anda sedekah, aku sedekah lah. Tak ada isu macam makan kacang itulah. Alright. Kau punya pendapat? Aku benda-benda sama juga. Ya, pengalaman sama juga. Modus operandi. Ada diorang punya skill pun macam buatlah cerita lain sikit kan baru orang ni. Tapi dah namanya kita sedekah, bagi tutup mata je. Kalau nak bagi, tak nak bagi sudah. Itu je lah. Habis agensi tu? Agensi pun kuasa. Kita Tak kena lah, dia- tak, agensi pun kuasa kena ambil dia? Aku ni. lupa ada macam apa dah. Habis kau rasa dia satu Sindiket. Yes. Komplot lah. Ada je. Kau rasa Sebab gitu, kalau dia bukan ada geng, Ah. macam mana dia boleh sampai dekat R&R? Macam dia datang kan? Kat situ pun dia orang ada. Takkan sial. dekat highway ada bas tambang? Teringat aku ada budak tu, dia panjat bukit dekat City Topika tu, dia panjat bukit. Okey. Dia nak pergi ke restoran atas tu. Kau tahu kan? Masuk gerbang ada Okay. restoran corner tu kan, mamak tu. Adam Place. Panjat je. Slipper tinggal bawah. Tu dia dah sampai atas ni sebab dia dah struggle kan. Dia sampai alamak slipper pula tu. Aduh, licik. Perempuan pula tu. Aduh. Dengan berkain bergaya. Kesian lah. Jangan ambil kesempatan pada orang yang lemah. Agensi apa sindiket tu lah. Sindiket Okay. Kalau ada lah. Aku suspect aku punya 70% sindiket lah. Sama lah. Sama kan? Sial lah. Kesian. Kau Sial. 70% Kau 100%? 72%. Alamak. Biscuit. Sikit je. Okay Li, rangkumkan. Betul pasal tu. Kalau aku orang datang, aku rasa waktu tu yalah. Jadi kita dah, kalau kata cerita tadi kita pasal cerita judgemental kan. Sekarang kau tengok, kau rasa kau confident orang susah nak bagi je lah. Yes, betul. Kan. Kalau kata kau tengok meragukan, So dia keluar terima kasih je lah. Terima kasih. Tak apa, Sebab benda tu judgemental kan. Ya. Itu je lah. Kau rasa dia satu sindiket ke atau Kalau boleh jadi kata ada baca, ada yang menyatakan ia sindiket lah. tak pada untuk pendapat kau? Pada pendapat aku, cara mudah kalau aku fikir, mana yang tubuh sihat tubuh badan, memang aku akan berfikiran macam itu. Aku pun susah juga mencari duit, cari apa semua kan, nak bagi orang. Banyak faktor yang aku pertimbangkan. Okay. Kalau kata kau bagi alasan yang agak tak logik, memang itu yang aku cakap. Alright. Aku pernah kena dekat cucuk dataran. Okay. Aku Ni apa? Steamboat? Okay. Aku tu jadi tak ikhlas dan aku tu jadi kurang hajar dekat Asal dia buat apa? Okay, dia datang lah. Okay. Lelaki perempuan? Perempuan. Umur dalam? Time tu kalau tengok umur dia dalam Belas lah. dah dah besar ke Form 4, Form 5 ataupun lepas habis sekolah. Dah besar. Okay. Dah besar lah. Alright. Okay tak? Handsome ni. Ni ramai-ramai ni. Dia Termasuk aku. Okay. Tengah handsome lah. Tengah handsome lah. Okay. Tengah pakai kemeja kan. Oh. Tengah lepak-lepak nak chill ni.
Bang, okay, mula-mula bang dia approach aku. Okay, aku cakap, dek, tak ada nama lah bang ni. Okay lah, aku pun tengok wallet. Sial lah. Yang lain semua ni RM10, RM50. Ada RM1. Aku bagi RM1. Kasih pakcik. Aku tu berdiri. Kau sini kau. Dia panggil kau pakcik? Dia panggil aku pakcik. Alah sikit silap dia. Sampai bang, memang budak-budak aku semua bagi RM1. Okay, dah bagi RM1. Terima kasih ya pakcik. Alamak. Oh, memang aku berdiri. Aku pun berdiri. Tak kau panggil pakcik. Oh. Memang aku. Kau nak aku bagi berapa ringgit, kau panggil aku abang. Sial lah tahap macam tu Aku cakap, sial lah budak ni. Kau Alah, tak apalah, panggil dah sikit silap dia. Tak lah bang, tak tolong bang. Ni bagi RM1. Dia kategorikan pakcik. Itu tak apa lagi tau. Dia ada yang jadi memang kau ajar. Kau tahu tak? Dia kita tak bagi. Dia bebel lah sial. Ada. Tak bagi pula. Makan sedap ni tak apa ni. Sial lah. Marah ni saya marah. Ada yang macam tu tau. Itu lain. Kalau aku kat Setulang dulu yalah, aku teringat ada makcik tu. Dia buta lah. Lepas tu ada laki dia bawa jalan bawa tisu kan. Itu memang dia kerap kat situ lah. Teringat dia. Kalau dekat Sulang, once kau bagi, akan lagi 8 orang buta minta dah betul. kau. Yang basking lah ya. Basking bagi ya. Tapi yang budak-budak tu kadang-kadang memang yalah. Kadang hari sekolah Suruh dia baca Al-Fatihah tak boleh. Apa kejarannya nak buka ni? Kau tahu tak, dia lepas tu dia dah satu time yang lama tau. Aku rasa dah setahun lebih gitu kan. Aku tu jumpa lagi. Madrasah bukan orang lain lah mungkin kan. Aku dah tak ingat. Madrasah tu tak siap. Aku sama dia tak siap-siap. Apa kejadah ya? Kan masih tak siap kan aku sama dia gitu. Tak siap lagi bang. Yalah. Dia pun tak tahu cerita katnya. Asal aku punya otai tak beritahu ni tak siap lagi. Salah patutnya dia bagi info lah. Kalau ada orang tanya belum siap, apa jawapan dia kan? Dia pun terkebir nak jawab. Okay, Ara menjawab soalan. Ini cerita pasal pengalaman sendiri Kalau kata cerita pengalaman sendiri ni kan, ya kita nak bagi-bagilah kan. Tapi kalau kata cerita pengalaman sendiri ni, ada pernah sekali yang aku orang minta sedekah ni. Geng-geng yang dia selalu cerita yang dia kata dia pelarian daripada Afghanistan. Yes. Ada lah siap. Siap bawa kad weh. Aku pernah jumpa dia di Jekyll. Okay. Di parking Jekyll. Okey lah, diminta apa semua kita bagilah. Lepas tu pula nak jadi ceritanya, setelah berapa bulan kot tak silap aku, jumpa balik di Taman U. Jumpa di Taman U, siap dah potong rambut. Alamak. Dia kata, you tak kenal saya kan? Kau tanya dia? Aku cakap, aku pakai kopiah ni mesti kau perasan kan. Muka kau macam gini pun aku boleh perasan, takkan kau tak perasan aku. Kau seorang juga kopiah. Lepas tu aku cakap dia, siap potong rambut kemas kemarin minta sedekah. Aku cakap itu kan. Takkan tak kenal aku cakap gitu kan. Lalu dia belah begitu je. Maknanya ada something somewhere lah. Sebabnya kita pernah jumpa dekat lain, lepas tu jumpa kat sini pula. Lepas tu kita tanya, takkan tak kenal kan. Dia dah mula kelang kabut, dia lagi ya. Itu satu part lah. Lepas tu ada yang satu lagi yang aku KL. Yang waktu di Shah Alam. Orang buta. Dia dengan member dia dua lelaki. Aduh. Tak, aku kalau dengar yalah. Dia bukan. Tak silap aku waktu tu di section 2 kat kedai bubur kan, makan apa semua, datanglah orang buta kan, minta apa semua. Macam biasa dia bawa, yang ni tak bawa tisu tak silap aku. Dia buta lah. Minta sedekah je lah. Minta sedekah. Lepas tu kawan-kawan semua bagi. Dia orang, lepas tu dah settle semua, dia orang berjalan. Aku perasan lah waktu dia orang berjalan nak turun ke bawah apa semua kan. Tak silap aku dia orang naik motor kan. Siapa? Dia orang tu lah. Lepas tu member dia naik motor dulu, yang buta tu follow belakang. Tiba-tiba member dia start je, terus dia angkat tongkat dia, jalan naik motor. Alamak. Takut kena tinggal lah. Maknanya nak cepat dah, nak cepat kan. Pukiwak. Jadinya kita dah nampak semua benda tu. Jadinya terserah lah pada korang. Waktu modus operandi. Judgement lah awal-awal Waktu sampai depan meja kau judge lah macam mana. Kau rasa relevan, kau bagilah. Bukan kat negara kita je lah, negara luar pun ada. Tak kisah. Sembunyikan Benda-benda kaki ni, sampai kodong. Ewak punya dalam seluar je. Bagi cicak. Campak cicak berdiri kan. Elok pula kaki kau. Bangkai betul lah. Terserah lah pada korang kau nak judge macam mana. Okay, harap menjawab dengan kita punya pengalaman tu sendiri. Okay, soalan yang seterusnya dan yang terakhir.
Okay, kaki game. Ni mungkin yang kaki game yang aku faham ni Kaki mungkin kencing. kencing tu kan. Kaki kencing. Okay, anda kaki game atau anda selalu kena game? Kenapa perlu game? Siapa dalam hidup kamu selalu jadi kaki game? Berikan kata-kata kalau anda berasa marah tentang hal ini. Adakah pemimpin hari ini dan sebelum ini juga kaki game? Panjangkan nasihat anda. Dia banyak politik. Betul dia nak makan nasihat kita lah. Okay, Dia banyak sangat politik soalan. anda kaki game atau anda selalu kena game? Entahlah. Mana Ada juga, ada part kaki game mana bagi tahu gua kaki game. Tak adalah, tak beritahu lah. Cuma kadang-kadang kita guna juga terma tu. Kan? Kita guna skill tu lah. Ada juga nak menyelamatkan diri kan. Member aku dia terkenal dengan kaki game dia lah. Tapi dia game member macam okay, aku on the way 3 jam baru 3 sampai. jam baru sampai. Tu game standard member tu game lah. standard. Yang kencing level atas tu memang dah tak jadi member lah. Aku ada member tau yang jenis kalau berbual dengan aku, kalau berbual dengan, yelah contoh dia berbual dengan aku macam ni, cerita dia macam ni, lepas tu ada member datang. Okay, cerita lain. Dia cerita juga, tapi Lain dia jadi sikit. lain sikit. Tambah lauk. Jadi kita kaki game juga Itu berbual babi. kan. Lepas tu kita, macam contoh lah, aku ada 2 orang kan. Dia cerita, lepas tu tambah lagi 2 orang baru datang, dia cerita benda sama. Yang aku dengan member aku ni dah tengok lah. Kewak dia ni tadi cerita lain lah. Mampulah. Kaki game lah tu Biasalah. Itu kaki bual tu. Kalau betul kaki putar tu. Kaki game lah. Kalau perlu aku game, yalah untuk menyelamatkan diri aku je lah. Dia ada member aku macam cerita gitu kan, tengah bertiga. Dia memang kenal aku lama. Tapi nanti satu time dia cerita kat member ni, dia cerita benda yang tak ada kena-mengena dengan aku, tapi ada Masuk kau. Aku ada terlibat. Hakim masa tu Kimak gua bila pula gua buat macam ni kan. Game lah. Saya kata tak apa lah ni. Memang dah tahu, member tu pun dah tahu lah dia kaki bual. Yalah, kena game. Tapi tu bukan game lah kan. Ya tipu lah. Game tu tipu kaki lah. tipu lah. Ada tu banyak. Siapa Tipu. nak member dengan kaki tipu? Yalah, bukan kita tak nak member tau. Kita dah termember dah macam mana. Layan je lah. Layan aja lah. Kalau kita dah tahu tu, kita kena was-was lah. Was-was pula. Waspada. Waspada. Was-was pula. Kau ni ada ni kawan-kawan kau yang kaki game. Ali lagi banyak game. Bukan, Ali lagi banyak geng. Okay. Yalah, benda-benda macam ini yang kau akan biasa nampak kan. Kalau kata satu benda yang kau rasa meragukan, elakkan je lah kan. Buang je lah mana yang patut. Jadi benda tu di dalam kawalan kau sendiri. Takkan kau dah tahu dia kaki game, 10 orang kaki game kau nak berkawan dengan dia. Paling kau juga kaki game. Kalau kata kau bukan kaki game dan kau tak suka kena game, kau automatik akan jauh daripada orang-orang macam ni. Kalau lah. kau kaki game, lepas tu geng dengan kaki geng, game kan, buat group WhatsApp. Jadi ada komuniti dia tu, seronok. Tak jadi apa. Ni dah buat group. Yang buat ni left. The game memang ada. The game memang ada. Soalan dia tadi apa? Adakah kaki game atau adakah anda kaki game atau selalu kena game? Kenapa perlu game? Kenapa perlu game? Sebab kadang-kadang kita perlu menyelamatkan diri. Itu je lah kan. Gantung lah. gantung. Ada orang Tengok. suka ngenai orang. Naik. Ada yang untuk menghiburkan kawan-kawan. Nak sedapkan cerita, aku pun kerap juga kan. Itu biasa lah. Tapi bukan game yang serius lah. Lebih pada Kita kena macam ni lah. Game tu mungkin term daripada dia. Kita joy lah. Ya, Term daripada kita joy. Kaki joy. Biasa tu. Bang long bang. siapa yang selalu dalam hidup kamu yang selalu jadi game? Atau kita nak ni berikan kata-kata kalau anda berasa marah tentang hal itu. Ya, tadi pun kita dah cerita kalau kata dah kau kena ni, buang lah. Yalah, tak kawan-kawan maksudnya macam tu. kalau dia tengah game, kau perasan yang kau game kan. Game Kalau- buat je. Tak ada lah. Kalau aku tu aku cakap lah, kau tak payah game orang lah gila. Kan. Yalah. Ada pemimpin hari ini dan sebelum ini juga kaki game. Adakah pemimpin hari ini entah. No comment lah. No comment. Bukan no comment. Aku pada aku yalah, kita pun bukan dalam bidang kita. Kita pun kalau dia cakap macam ni pun kita pun tak Kita tahu. dah tak tahu siapa yang betul, siapa yang tak betul. Dah sebab dengan media macam ni, dengan orang, dengan Yalah. RBA lagi. Yes. Kalau cerita pasal media, apa yang pemimpin cakap, kadang-kadang media manipulate kan. Ya, mana boleh. Lepas tu dengan serangan RBA kan. Betul. Netizen. RBA tu apa? Red Bin Army. Oh.
Red Bean. Red Bean Army yang dia orang pasang kan. Yalah, so kita dah tak tu. tahu Aduh. mana yang betul, mana yang salah. Betul. Tak, kita ni penuh dengan Semua yalah, konspirasi. kita hidup ni semua kita hidup dengan media sosial. Jadi kita terpaksa adapt lah benda-benda macam tu kan. Alah, apa-apa benda macam ni refer balik kepada sumber asal je. Kalau kata kau dengar sekian-sekian menteri ni dia nak game kau, tengok je lah kan dia punya PC daripada dia kan. Okey, lepas tu kau timbangkan balik lah benda tu valid tak valid kan. Betul. Benda kau boleh predict apa kan. Cumanya kalau kata daripada pandangan kita, kita tak berapa komen sangat lah isu-isu politik. Memang kita orang pun Mak Cakap Podcast tak ada kaitan sangat dengan benda-benda politik. Malah nak ambil pot kita kalau kita yalah ada yang kita tak setuju, kita akan kita cakap lah tak setuju dengan hal begitu kan. Betul. Okay, soalan seterusnya. Alright. Okay, dah kita dah habis ni soalan-soalannya. Oh, cumanya tadi yang aku nak highlightkan yang melibatkan yang Johor tak bosan tu, sebenarnya mana-mana badan sekalipun yang cuba untuk memeriahkan Johor ni, kita orang kata saling memerlukan dan saling berkait rapat kan. Sebabnya kalau kata serentak buat event pun tak boleh juga. Boring, orang tak boleh nak ke mana-mana. Betul. Macam contohlah di macam di industri kami lah. Industri pembandelan ni. Dari segi menyusun atur program pun kita dah bagi-bagi. Kan contoh ini yang melibatkan seluruh Malaysia lah. Betul. Kan yang di Pahang Vintage Festival, Johor Vintage Festival, yang big KL, event yang big event KL Vintage Festival, Terengganu Pantai Timur, apa semua tu kita dah ada je punya jadual dan kita bertoleransi tiap satu masa kan. Contoh kalau kata KL nak buat tarikh sekian, bulan sekian, nanti yang lain akan alert. Okay, kita tak buat lah tarikh yang sama, kita akan ubah tarikh yang sama. Betul. Macam tu juga dengan Melaka apa semualah. Kita ada aturan. Hatta street market sendiri hari-hari pun kita dah bagi-bagi. Untuk Tamayu street market lah. Betul. Dan ada yang kita jadi home, ada yang kita jadi away. Betul. Benda-benda macam itu lah. Toleransi lah. Kita memerlukan antara satu sama lain. Support lah. Jadinya dia bukan berpusat pada satu tim sahaja ataupun dua tim sahaja yang penting. Tak, dia menyeluruh. Itu sajalah. Alright. Communication tu penting. Itu saja soalan-soalan daripada Pertubuhan Katalis Anum Johor. Kami daripada Maaf Cakap Podcast mengucapkan ribuan terima kasih atas soalan-soalan yang diutarakan. Harap mendapat harap jawapan harap soalan terjawab. Harap soalan terjawab dan jawapan memuaskan. Sialah. Jawapan-jawapan kita bagi daripada apa pemahaman kita. Betul. Apa yang berkait dengan kita. Harap menjawab soalan lah. Ini pandangan kita. Kalau kau nak tak setuju, terpulang pada engkau. Kalau setuju, apa salahnya? Okay. Kalau ada soalan lagi pun InsyaAllah boleh utarakan. Tapi episod kali ni nampak Hakim macam emo sikit tadi. Betul. Ada terlupa. Aku kimak benda-benda gini lebih pada nak bergocor. Aku tak boleh benda-benda gini. Betul. Apa yang kita terbuku di hati, sila luahkan. Soalan tu pun dah terkeluar. Itulah platform Maaf Cakap Podcast ni kita buat. Yang benar bang. Kita pun enggak ada kalis-kalisnya. Kalau kita mau maki, kita maki aja. Terus 3 orang meninggal semalam. Alright, kepada followers Pertubuhan Katalis Anum Johor, boleh ikuti kami di YouTube, Instagram dan Facebook. Type saja Maaf Cakap Podcast. Subscribe lah kami dan follow lah kami di Facebook. Untuk mendapatkan buku Hikayat Baju Terpakai, boleh buat pembelian di Shopee. Dan harganya hanya RM100, free postage. Anda akan layak mendapat cabutan bertuah. Ali, ada apa-apa nak cakap sebelum kita akhiri episod kita kali ni? Daripada pening-pening yang bergaduh politik-politik, baik beli buku, tambah ilmu. Betul. Tak ada apa, itu je. Itu saja dia. Kita akan bertemu di episod seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam halimah agama.